Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok topik pembakaran. Pertama sekali, apakah maksud pembakaran? Pembakaran adalah satu tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Jadi ada 3 isi penting ya. Yang pertama sekali, bahan tersebut dipanaskan dengan kedua, kehadiran oksigen. Dan ketiga, apa yang dia bebaskan? Tenaga haba dan cahaya. So, itu definisi untuk pembakaran. Untuk pembakaran berlaku, terdapat 3 syarat. Okey, 3 syarat ini mesti dipenuhi untuk pembakaran berlaku. Kalau salah satu syarat ini tidak dipenuhi, pembakaran tidak akan berlaku. Apakah syarat pembakaran? Segitiga ni. Okey, untuk pembakaran berlaku mesti ada kehadiran pertama oksigen, kedua mesti ada haba, ketiga mesti ada bahan api. Jadi pembakaran boleh dielakkan kalau kita singkirkan mana-mana satu daripada 3 syarat ini. Contohnya, bila hari jadi awak, kita akan tiup lilin yang ada atas kek hari jadi kita kan. Macam mana lilin itu akan terpadam apabila kita meniupkannya? Sebab bila kita tiup, oksigen disingkirkan. Jadi kita lihat balik segitiga ni. Apabila tak ada oksigen, hanya ada bahan api iaitu lilin dan juga haba, pembakaran tidak akan berlaku, api akan terpadam. So, sangat penting ya segitiga ini. Ingat, 3 syarat adalah oksigen, haba dan juga bahan api. Alat pemadam api sering digunakan untuk padamkan api ataupun kendalikan kebakaran jenis yang kecil. Tahu tak awak? Bahan yang digunakan dalam alat pemadam api berbeza-beza. Dia ikut jenis kebakaran. Jenis kebakaran yang berbeza akan perlu jenis alat pemadam api yang berbeza juga. So, bahan yang terbakar boleh dikumpulkan kepada 4 jenis, iaitu pepejal, cecair, gas dan juga logam. Kita tengok contoh. Contoh bahan yang terbakar dalam kategori pepejal adalah seperti kayu, kain dan kertas. So, cara kita nak padamkan api, untuk bahan yang terbakar jenis pepejal, kita boleh guna air ataupun serbuk kering. Bahan terbakar jenis cecair pula ada minyak, varnis dan cat. Semua ini boleh menyebabkan kebakaran. So, macam mana kita nak padamkan api jenis ini? Kita tak boleh guna air ya. Tak boleh guna air. Kita kena guna busa, serbuk kering, karbon dioksida. Jenis gas juga, contohnya propana, asetilena dan juga metana, iaitu contohnya gas dapur. Gas masak. Kita guna jenis yang sama seperti contoh bahan ataupun kebakaran yang disebabkan oleh bahan terbakar jenis cecair. Tak guna air, kita guna busa, serbuk kering dan juga karbon dioksida juga. Untuk jenis logam pula, contoh bahan adalah seperti kalium, natrium, magnesium dan juga kalsium. Dan kita akan padamkan dengan menggunakan serbuk kering ataupun pasir kering. Sangat penting ya untuk ingat, kalau kebakaran berlaku disebabkan oleh minyak, jangan tuang sebaldi air atas api itu. Api tidak dapat dipadamkan dengan air, sebaliknya mungkin merebak. Kenapa? Kalau minyak yang terbakar, kita siram air sebenarnya lebih tumpat berbanding dengan minyak. Jadi air akan tenggelam di bawah minyak, menyebabkan api terus akan bakar. Terus dia akan merebak bersama dengan air, dia akan mengalir ke tempat lain. Jadi sangat bahaya. Kita perlu menggunakan busa. Kita perlu menggunakan busa.
Sebelum kita tengok prinsip pemadaman api, untuk hapuskan ataupun untuk padamkan api, kita perlu ingat, kita nak hapuskan salah satu faktor penyebab kebakaran, iaitu kita nak singkirkan salah satu syarat daripada segitiga ini, iaitu 3 syarat pembakaran tadi. Kita boleh singkirkan oksigen atau haba atau bahan api. Sebaik sahaja kita singkirkan salah satu di sini, api boleh dipadamkan. Jadi kita ada 3 prinsip pemadaman api. Yang pertama, prinsip menyelimuti. Ambil selimut ke bukan? Apakah maksud menyelimuti? Kita nak putuskan hubungan antara bahan api dengan oksigen atau udara. Maksudnya segitiga ini kita nak singkirkan oksigen. Macam mana kita boleh singkirkan oksigen menggunakan prinsip menyelimuti? Kita guna selimut api. Bukan selimut yang awak guna masa tidur ya. Apakah selimut api? Selimut api adalah selimut khas yang dibuat daripada bahan kalis api. Selimut ini sangat istimewa tau. Dia special. Dia kalis api dan apa yang dia akan buat ialah bila kita tutup api dengan selimut ini, dia akan halang oksigen daripada masuk ke bawah selimut. So kita boleh putuskan bekalan oksigen kepada api tersebut dan seterusnya padamkan api. Okey, bukan sebarang selimut ya, selimut api. Ataupun kita boleh tutup permukaan bahan bakar dengan benda lain seperti karung basah, lumpur, pasir, tanah ataupun busa. Okey, ini semua cara ini dinamakan sebagai prinsip menyelimuti. Itu kita singkirkan oksigen. Macam mana pula kalau kita nak singkirkan haba? Kalau nak singkirkan haba, kita kena sejukkan dia kan. So prinsip kedua, mendinginkan. Yang pertama tadi menyelimuti, kita singkirkan oksigen. Sekarang prinsip kedua, kita nak singkirkan haba, kita mendinginkan. So caranya kita boleh dinginkan permukaan bahan terbakar dengan menyemburkan air ataupun lapisan karbon dioksida. Sebenarnya kita nak sejukkan dia. Okey, kita guna air ataupun karbon dioksida. So sudah ada 2 prinsip. Prinsip pertama menyelimuti, kita singkirkan oksigen. Kedua, kita dinginkan, kita singkirkan haba. Ketiga pula kita nak singkirkan siapa pula nah? Kita nak singkirkan bahan api. Cara dia, prinsip dia, kita kurangkan jumlah bahan yang terbakar ataupun kita nak putuskan sumber bahan bakar dia supaya dia tak ada apa-apa boleh dibakar, maka terpadamlah api. Okey, so contoh, kita boleh pisahkan benda yang terbakar daripada benda lain. Jauhkan benda yang belum terbakar tu supaya dia tak ada benda boleh bakar dah. Okey, dan kita kena tutup punca bekalan gas atau minyak. Kenapa? Sebab gas dan minyak juga merupakan sejenis bahan api. Okey, kita kena tutup dan jauhkan. Terdapat beberapa amalan sikap berjaga-jaga yang boleh kita amalkan untuk elakkan kebakaran. Okey, jom kita tengok. Yang pertama sekali, kita kena simpan mancis dan pemetik api di tempat yang selamat. Okey. Seterusnya, jauhkan bahan yang mudah terbakar daripada api. Contohnya, jangan letak kain di atas dapur berdekatan dengan api. Okey, jangan letak lilin tepi langsir. Okey, so bahan yang mudah terbakar jangan letak dekat dengan api. Seterusnya, kita kena sentiasa peka terhadap barangan elektrik yang digunakan, terutama sekali di dapur. Okey, alat elektrik yang di dapur biasanya banyak menggunakan atau keluarkan haba dan senang terbakar. Jangan sambil-sambil nak masak, sambil-sambil duduk di bilik tamu tengok TV, nanti terlupa pula kita tengah masak. Okey, so kena sentiasa peka. Seterusnya, jangan buat macam ni. Tidak meletakkan terlalu banyak beban pada satu sumber elektrik. Sangat bahaya.
Seterusnya kita boleh pasang alat pengesan asap dan juga penggerak kebakaran di rumah supaya kalau ada api, kalau ada kebakaran yang berlaku, alat ini akan memberi alert kepada kita, memberi amaran ada bahaya kebakaran. Okey. Seterusnya, tidak membuang puntung rokok ketika apinya masih menyala. Okey, sangat bahaya. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.